Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar. Jadi kita sambung lagi untuk sesi yang seterusnya iaitu sesi yang kedua dan tajuk yang kita akan bincangkan adalah tajuk geometri koordinat. Jadi untuk tingkatan 5 masih belum belajar lagi dengan saya. Jadi saya akan explain lagi lah. Cumanya kita terus tengok dalam format SPM terus. Okey. Tapi tak apa, saya akan go slow, tapi tak adalah slow sangat. Saya akan slow kepada basic dan saya akan bagi sekali dengan rumus lah. Sebab tajuk geometri koordinat ni, dia memang menggunakan rumus yang sangat banyak. Jadi ada rumus yang awak kena hafal, ada juga rumus yang tak perlu hafal. Okey. So kita lihat dulu soalan ni. Saya pecahkan dululah. Kita jawab soalan A dululah. Okey. Ni dibagi satu gambar garis, satu gambar graf dan kita kena tengok soalan ni. Rajah 4 menunjukkan garis lurus QR bersilang dengan garis lurus PQ. Jadi QR ni Q, ni R, yang ini adalah P. Ada 3 huruf. Kemudian kat sini dia bagi satu persamaan yang tidak lengkap lah. Maksudnya persamaan ni bukannya bentuk YMX tambah C. Jadi dia just sekadar persamaan biasa sahaja. Okey, dia bagi persamaan 3Y tolak 2X tolak 19 sama dengan 0. Gambar ni agak pudar lah tapi tak apa, saya akan tulis. Okey. Soalan yang pertama, dia cakap cari persamaan garis lurus PQ. Kat manakah PQ yang ada tadi? Kita lihat kat sini, kita ada P, kita ada Q. Dan persamaan bagi PQ adalah garisan garisan yang warna merah ni, yang saya warnakan ni. Ini adalah garisan PQ. Kita kena cari persamaan PQ. Untuk cari persamaan PQ, kita kena tengok apa yang ada dalam gambar ni. Okey, apa yang ada dalam gambar ni, kalau kita lihat dari segi gambar ni, dia ada persamaan garisan seperti serenjang macam ni serenjang. Yang ni kita ada 90 darjah dekat belah sana dekat belah sini warna biru ni kan awak nampak kecil ni, dia ada sudut 90 darjah. Okey. Untuk garisan zigzag, garisan pantulan, bila kita nampak dia bentuk zigzag kan, ni 90 darjah dekat belah sini, belah kanan. Jadi belah kiri ni juga adalah sama sudut lah. Hukum zigzag ni adalah sama sudut. Maksudnya sudut untuk belah sini, belah kiri ni adalah sama dengan belah kanan. Ni adalah hukum zigzag. Sebabnya apa kita panggil hukum zigzag? Sebabnya adalah selari. Garisan ni adalah selari. Selari dengan garisan yang sebelah. Okey, saya kasih awak nampak dululah garisan dia. Ni garisan dia kan. Okey. So dia selari kat sini dengan yang sini bila selari, kemudian ada jambatan. Ni kita panggil jambatan jambatan. Jambatan ni maksudnya dia serenjang maksudnya dia akan melintas. Melintas antara dua garisan selari. Dan kita panggil ni hukum zigzag. Tak kisahlah kalau dia selari tapi garisan tu sengit sekalipun. Contohnya sengit macam ni sekalipun. Tapi kita boleh gunakan hukum zigzag. Sebab apa? Sebabnya garisan ni adalah jambatan. Jambatan bagi dua garisan selari. Jadi hukum dia adalah kiri sama dengan kanan. Dia maksudnya sudut dia sama sudut kiri sama dengan sudut kanan. Ni kita panggil dia sebagai hukum zigzag. Okey, ni nampak bentuk Z kan? Okey. So untuk tu, bila kita nampak satu sudut 90 darjah dekat sini, maksudnya 90 darjah tu ada dekat sini. Dia adalah kiri sama dengan kanan. Okey, jadi untuk hukum serenjang, untuk hukum kecerunan serenjang, kita gunakan rumus dekat sini rumus yang wajib hafal. Rumus serenjang. Serenjang maksudnya 90 darjah.
garisan 90 darjah bentuk L. L shape L shape. Ni L shape kan? 90 darjah. Ni kita gunakan rumus serenjang. So rumus serenjang ni maksudnya kecerunan M1, kecerunan yang pertama kalikan dengan kecerunan yang kedua, hasilnya akan dapat -1. Itu adalah rumus serenjang. Rumus serenjang ni kena hafal. Sebab tak silap saya memang tak diberikanlah rumus serenjang ni. Yang penting awak kena lihat. Rumus serenjang ni digunakan apabila sudutnya 90 darjah. Sudutnya 90 darjah. Digunakan untuk dua garis bersudut 90 darjah lah. Maksudnya dalam dua garisan tu dia bertemu 90 darjah. Jadi kita anggaplah kecerunan ni adalah kecerunan serenjang. Okey. Jadi kan dekat sini M1 dengan M2 ni kita tak kisah tahu nak letak kat mana. Kita bolehlah letak M1 tu dekat garisan yang pertama. Ada juga pelajar dia letakkan M1 dekat garisan kedua, tak ada masalah. Sebab kedua-dua garis adalah kedua-duanya kecerunan. Dua-duanya kecerunan. M ada dua lah, maksudnya setiap garis mesti ada kecerunan. Setiap garisan mesti ada kecerunan kecuali garisan tegak sahaja. Jadi kalau garisan serong ni adalah kecerunan dia kan. Kita nampak seperti M dengan M. Jadi kita anggaplah M yang pertama M1. M yang kedua adalah M2. Jadi mana-mana boleh, tak kisah. Jadi kan sekarang ni untuk kita cari persamaan garis lurus PQ, kita kena tahu dulu dia punya kecerunan. Untuk dapatkan kecerunan bagi PQ ni, MPQ untuk dapatkan kecerunan bagi PQ, kita kena cari dulu kecerunan bagi garisan sebelah. Orang panggil jiran jiran punya. Ni kita ambil kecerunan dia lah. Jiran punya M. So kita kena pinjam. Tapi sekarang kalau kita nak pinjam, kita kena pastikan bentuk dia. Bentuk dia mestilah YMX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. So sekarang ni kita ada persamaan QR. Kita ada persamaan. Ini kita pinjam dulu. Persamaan QR. Kita ada 3X campur. Campur pula. 3X pula. 3Y tolak 2X tolak 19 sama dengan 0. Kat sini dia punya QR. 3Y tolak 2X tolak 19. Ini persamaan QR. Bentukkan YMX tambah C. Bentukkan hukum yang saya ajar. Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita pindahkan X ni ke kanan. Dia jadi macam ni 3Y sama dengan 2X tambah 19. Jadi bentukkan sahaja YMX tambah C tu. Pindahkan 3 jadi bahagi. Y sama dengan 2 bahagi 3. Sebab pindah jadi bahagi 2 bahagi 3X tambah 19 bahagi 3. Jadilah bentuk YMX tambah C. Cantik bentuk dia. Ni YMX tambah C. Cantiklah bentuknya. Ini persamaan QR. Jadi saya nak tanya, berapa kecerunan bagi QR? Saya tuliskan MQR. Berapakah kecerunan bagi QR? Tulis kat ruangan komen. Okey, 2/3. Sebabnya, kenapa kecerunan dia 2/3? Ni kan persamaan QR yang asal. Kita cuma bentukkan dia dalam bentuk linear, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Ingatkan balik, M adalah kecerunan. M adalah kecerunan.
Sebab apa kita kena bentukkan dia? Sebab kita nak tahu nilai M tu berapa. Jadi, kita nampak M tu mestilah duduk dekat dengan X. M duduk rapat dengan X. Jadi, M ni mestilah sebelah X. Jadi, 2/3 ni adalah sebelah X. Jadi, kita tuliskan sebagai kecerunan. MQR ialah 2/3. Okey, MQR ialah 2/3. Jadi kan, kita dah jumpa kecerunan bagi garisan yang jiran punya. Kita dah jumpa kecerunan bagi jiran. Ni kecerunan dia M sama dengan 3/2. Boleh tak kalau kita cari kecerunan untuk PQ pula? Menggunakan rumus serenjang? So bolehlah sebabnya kita dah jumpa jiran punya kecerunan. M1 kita dah jumpa jiran punya. Jadi boleh. Kita boleh pinjam. Okey, kita pinjam dulu kecerunan dia. Kita tuliskan macam ni M1, M2 ataupun kita tulis huruf lah. M untuk QR kali dengan M untuk PQ sama dengan -1. Maksudnya kecerunan QR, kecerunan garis QR ni yang jiran punya garis kan. Darab dengan kecerunan untuk PQ, dia akan dapat -1 lah. Ini adalah hukum serenjang. Okey. Jadi, masukkanlah, kita gantikan dulu. 2/3 tu kita letakkan dekat sini. 2/3, kemudian kita letak MPQ sama dengan -1. Jadi kan, pindahlah. Pindah 3 jadi darab. So dia jadi apa tau? Dia jadi 2 MPQ sama dengan -3. Pindah 2 jadi bahagi. Okey, pindah 2 jadi bahagi, dia jadi MPQ sama dengan -3/2. Maksudnya kat sini, kecerunan serenjang adalah songsang. Okey, kecerunan serenjang adalah songsang. Kalau kecerunan pertama dia adalah 2/3, jadi kecerunan kedua dia adalah terbalikkan sahaja, 3/2 dan letak negatif. Kan? Lagi senang kan? Cumanya kalau awak rasa susah nak congak, tak apa. Buat satu-satu. Okey, 3 ni pindah jadi darab. Kemudian 2 ni pindah jadi bahagi. So jadilah kecerunan PQ. Okey, kecerunan PQ kita ada -3/2. Okey. Bila pelajar dapat satu kecerunan, maksudnya dapat satu markah lah. Okey, dapat satu markah. Sebab kita faham, kita nak cari persamaan, kita kena ikut flowchart dia lah. Okey, nak cari persamaan ni kita kena ikut flowchart. So nak tengok tak flowchart dia? Okey, flowchart dia kita ada koordinat. Okey, kemudian kita ada kecerunan. Okey, kita ada kecerunan. Yang ni saya akan explain lagi untuk kelas matematik. Nantilah, bukan sekarang. Kemudian kita ada apa lagi satu? Persamaan. Okey, persamaan. Ni last kali lah. Ni dia punya flowchart dia. Okey. Kalau kita lihat anak panah dia, untuk cari kecerunan, biasanya kita boleh gunakan dua koordinat untuk menghasilkan kecerunan, iaitu koordinat pertama bahagi dengan koordinat kedua bahagi dengan koordinat pertama. Macam ni Y2 tolak Y1 per M2 tolak M1. Ini rumus kecerunan asal. Jadi dua koordinat lah yang kita gunakan. Tapi untuk cari persamaan, satu anak panah daripada kecerunan dan satu anak panah daripada koordinat. Maksudnya dia perlukan M. Okey, dia perlukan M dan dia perlukan koordinat, salah satu koordinat lah. Jadi sekarang ni, untuk cari persamaan PQ, okey, untuk cari persamaan PQ. Okey, untuk cari persamaan PQ, untuk kecerunan untuk kecerunan ada. Okey, untuk kecerunan ada. Satu sifat tu ada, kecerunan tu ada.
Jadi untuk kecerunan tu kita catat MPQ ialah negatif 3/2. Ni sifat dia. Kita perlukan dua sifat. Satu kecerunan, satu lagi koordinat. Baru boleh hasilkan persamaan garisan tersebut. Faham tak? Maksudnya, dalam persamaan PQ tu, first kena ada kecerunan. Second, kena ada koordinat. Ada dua-dua, boleh buat persamaan. Okey? Jadi dalam PQ. Okey, dalam PQ. Dalam PQ ni, sekejap saya padam balik. Okey, ni PQ kan? Mana yang awak boleh jumpa koordinat? Adakah awak boleh jumpa koordinat dekat Q atau awak boleh jumpa koordinat dekat P? Confirm lah nampak ada koordinat dekat P kan? Jadi dalam mana-mana koordinat antara PQ, pilih satu. Okey, pilih satu. Nak guna P boleh, nak guna Q boleh. Tapi kita ambil yang ada lah. Iaitu 02 kan? So kita tulis kat sini P 02. Jadi ada koordinat, ada kecerunan. Baru boleh bentukkan persamaan. Faham tak? Nak cipta persamaan ni kena tengok flowchart. Okey, kena tengok flowchart. Cukup tak syarat dia? Syarat dia nak buat kecerunan, nak buat persamaan. Nak buat persamaan kena ada kecerunan dan kena ada koordinat. Okey. So yang ni saya letak tepi jap. Okey, sinilah. Dia punya apa orang kata? Nak bentukkan persamaan tu kan? Balik-balik akan gunakan Y sama dengan MX tambah C. Benda ni sahaja yang ada dalam tajuk ni. Paling banyak. Okey, paling banyak lah. Paling sekerap gunakan. Jadi kan, sumbatkan koordinat ni. Okey, sumbatkan koordinat ni XY dan sumbatkan nilai M, nilai kecerunan. So saya gantikanlah. Y dia adalah 2. Okey, Y itu adalah 2. Kemudian kecerunan dia adalah negatif 3/2. Ni saya gantikan je nilai M, nilai Y dan nilai X. Nilai X ni saya buat dalam kurungan lah sebab dia darab. So X dia adalah 0. Okey, X dia adalah 0 tambah C. Jadi kan, negatif 3/2 kali 0 akan dapat 0. Jadi C adalah 2. Okey, C adalah 2. C itu maksudnya pintasan Y. Tapi tak apa, dia punya flow dia macam ni. Okey, dia punya flow dia kena cari nilai C ataupun nilai pemala. Okey, baru awak boleh bentukkan persamaan yang sebenar-benarnya. Okey, persamaan yang sebenar-benarnya kena bentukkan, gunakan sama juga kaedah dia, Y MX tambah C. Cuma yang ni gantikan X dan Y sahaja. Silap. Gantikan M dan C sahaja. Tadi kan kita gantikan M, kita gantikan Y, kita gantikan X kan? Kita gantikan Y, M dengan X untuk dapatkan nilai C. Tapi kali ni kita ambil balik yang sama persamaan, cumanya kita gantikan M dan C sahaja. Y dengan X tu biarkanlah. Okey, Y dengan X tu biarkan. So kita tulis Y. Y ni solid tak payah tukar. Y tu solid je. X pun solid. Okey, X tu solid. Jadi kita pun tuliskan nilai kecerunan dia tadi negatif 3/2. Dan C dia adalah 2. So tambah 2 lah. Nampak tak? Ini adalah cara untuk kita cari persamaan. Okey, syarat dia ataupun sifat dia mesti ada 2 iaitu satu kena ada kecerunan, satu lagi kena ada koordinat. Tapi ingat, persamaan ni persamaan apa? Adakah persamaan PQ? So kalau dia tanya persamaan PQ, tengok PQ je lah. Lepas tu pinjam kawan yang lain. Bila nak pinjam? Tengoklah kalau dia serenjang bolehlah pinjam kan.
Kalau dia selari, bolehlah pinjam. Kalau tak selari, tak serenjang, tak boleh pinjam. Itu sahaja. Ingat yang QR ni adalah jiran. Ni adalah jiran pinjam sahaja. Okey. Ni salin dululah siapa yang nak salin. Okey, saya bagi masa dalam 1-2 minit untuk salin. Sekejap ada something. M1 dan M2 tu X1 dan X2. Oh ya. Yeah. Rumus dia Sekejap rumus dia tersilap tulis. Ni X rumus dia yang salah. Tapi jalan kerja dia betul. Okay. Tapi yang ni biasa kita gunakan rumus ni dalam matematik moden. Ada juga kita guna dalam matematik tambahan, cuma jarang lah. Jadi ikut keadaan. Okay, kita ikut keadaan soalan. Sebab tu kan soalan ni kita tak boleh nak target tau. Kita just cakap ada basic pengetahuan, boleh buat. Kalau tak ada basic pengetahuan, memang tak boleh buat. Jadi nak tak nak memang saya kena ajar jugalah dalam matematik moden. Cuma yang kena tunggu masa je bila nak ajar tu. Okay. So kita teruskan. Kita teruskan lagi. Ini contoh soalan Contoh soalan yang kita nak cari iaitu persamaan garis lurus PQ. Jadi baru satu soalan. Cukuplah 2 markah 2 markah. Satu dapatkan M, satu lagi dapatkan persamaan. Dia punya markah dia kecilkan sikit lah daripada matematik moden tu. Tapi kalau matematik moden, markah sebenar adalah 3 markah. Okey. So kita lihat pula pada soalan yang seterusnya. Soalan kedua. Soalan kedua Soalan kedua tanya, cari koordinat bagi Q. Okey, koordinat bagi Q yang saya bulatkan warna merah ni. Okey, koordinat Q. Jadi untuk koordinat Q dia tak ada langsung nilai X dan Y. Dia tak ada nilai X dan Y. Jadi kita kena cari X dan Y dalam masa yang sama. Automatik. Bila kita cari nilai X dan Y dalam masa yang sama, automatik persamaan serentak. Itulah kita belajar tadi Automatik persamaan serentak. Sebab kita serentak cari nilai X dan Y. Okey? Persamaan serentak Okey. So macam mana kita nak cari persamaan serentak? Okey, macam mana kita nak cari persamaan serentak? Awak perasan kita nampak ada 2 garis. Ni garisan pertama yang warna hijau ni. Kemudian ada garisan kedua yang warna merah ni. Garisan kedua ni melanggar. Okey, accident kat tengah-tengah ni melanggar pada Q. Okey, dia melanggar accident. Dia lalu sini, dia lalu sini. Berlanggar. Pelanggaran itulah yang kita gunakan persamaan serentak, iaitu garis QR dengan garis PQ. Okey, garis QR dengan garis PQ. Apa itu garis QR? Apa itu garis PQ? Garis dia lah nama persamaan tu. Ni garis dia. Okey, ni QR punya. Dan yang ini PQ punya. Faham tak? Maksudnya kita ada 2 garis. Kita tulis dulu lah, nanti keliru kan. Kita tulis dulu QR dengan PQ Sekejap. Saya tulis kat sini lah. QR dengan PQ. Okay, QR tadi adalah
Y sama dengan 2/3X. Okay, Y sama dengan 2/3X campur 19/3. Okay, kemudian PQ ni adalah negatif 3, sorry. Y sama dengan negatif 3/2X tambah 2. Sekejap saya kebawakan sikit. Yang ni maksudnya garisan QR ni accident dengan garisan PQ. Maksudnya garisan ni accident dengan garisan ni. Bila accident, kita gunakan persamaan serentak. Awak bolehlah buat. Ni persamaan 1, ni persamaan 2. Sebab dia accident kan? Bertemu. Bersilang lah. Kalau dalam bahasa matematiknya bersilang. Okay, macam ni bersilang melanggar kat tengah-tengah ni. Okay. So kita gunakan persamaan serentak. Nak buat macam mana? Kita buatlah macam mana yang kita nak. Y sama dengan ataupun seeloknya lah. Kalau boleh, kita sekalikan terus. Tapi nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Okay, kita teruskanlah. Y sama dengan 2/3X tambah 19/3. Okay, ni. Kemudian, Y sama dengan negatif 3/2X tambah 2. Hapuskan Y sahaja. Senang hapuskan Y sahaja. Sebabnya kita dah belajar dah simbol penghapusan. Simbol penghapusan kalau positif jumpa positif jadi negatif bulat. Itu maksud dia. Hapuskan je terus. Jadi kita dapat kosong sama dengan apa? Cara jawab dia sama macam tadi je. Atas tolak dengan bawah, kan? So kita tekanlah kalkulator. Kalau Y tolak Y, dia dapat kosong. Jadi kalau 2/3, tolak dengan negatif 3/2. Dia kena tekan negatif lah. Kita dapat 2/1/6 kan? Tukarlah dalam pecahan tak wajar, iaitu shift pecahan. Dapatlah 13/6. 13/6X. Jangan lupa tulis X. Okey, kemudian 19/3. Okey, yang belas sekali 19/3 ni tolak dengan 2. Maksudnya atas tolak dengan yang bawah lah. Ni tukarkan dalam pecahan tak wajar, kita akan dapat 13/3. Okey, ni nilai kita lah. Kita boleh cari nilai X. Kita dapat kosong sama dengan 13/6X kan? Tambah 13/3. Cari nilai X. Okey, cari nilai X. So, negatif 13/3 sama dengan 13/6X. Maksudnya saya pindahkan yang ni lah. Saya pindahkan 13/3 ni jadi negatif. Okey, potong. Potong 6 bahagi 3, 2. So, kita dapat negatif 13 sama dengan 13/2X. Okey, 6 bahagi 3, 2. Kita kecilkan. Maksudnya 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. Maksudnya macam itulah. Kemudian kita cari nilai X. So, 2 kali dengan negatif 13, kita akan dapat negatif 26. So, cari nilai X. X ialah negatif 26 bahagi 13. Okey, negatif 26 bahagi 13. So, dapat negatif 2. Boleh je ringkaskan sebenarnya. Benda ni awak boleh ringkaskan dengan cepat. Okey, sekejap saya kecilkan sikit. Yang ni saya letak tepi. Okey, yang ni saya ringkaskan lah. Sekejap Yang ni saya terus ringkaskan. Saya letak macam ni lah. Sekejap Okey.
Ni saya ringkaskan terus. Lepas tu cari nilai jawapan. X sama dengan negatif 2. Oops, tak apalah, saya padam yang ni lah. Okay, saya harap awak tekan kalkulator tu tahulah. Kalau siapa yang nak guna shift solve pun boleh, tak ada masalah. Okay, ni cari sendiri nilai X ni. Saya explain lagi sekali garisan pertama jumpa garisan kedua apabila berlanggar macam ni, berlanggar, kita gunakan satu koordinat tengah koordinat tempat kejadian. Itu contoh koordinat tempat kejadian pelanggaran, kita gunakan persamaan serentak. Okey, persamaan serentak untuk cari koordinat. Jadi, kita hapuskan nilai Y dan kita cari nilai X. Kita dapatlah koordinat Q tu untuk X adalah negatif 2. Tapi ingat, kita kena cari nilai Y juga. Kita kena cari nilai Y. So, kita cari nilai Y. Pilih mana-mana. Saya nak PQ. Okey, pilihlah PQ. So, Y sama dengan negatif 3/2 kali dengan X. X tu tukarlah dengan negatif 2 kan. Kita pindahkan dia. Kita gantikan sahaja. Kemudian tambah 2. So, Y sama dengan, ni potong. So, dia dapat 3 campur 2, dapat 5 lah. Tak tahu, tekan kalkulator. Tak tahu, tekan kalkulator. Negatif 3/2. Buka kurungan, negatif 2. Tambah 2. Kan? 5. Jadi, koordinat untuk Q adalah negatif 2, 5. Nampak macam tak logik tau. Kenapa nak cari koordinat antara awak kata apa garisan yang berlanggar tu kena guna persamaan serentak. Tapi kan kalau sebenarnya untuk tajuk sistem persamaan tu dia ada ajar awak untuk graf tau. Dan graf tu sebenarnya adalah bilangan penyelesaian. Sebenarnya bilangan penyelesaian tu adalah pelanggaran graf. Okey, pelanggaran graf. Jadi graf pertama langgar dengan graf kedua ataupun garisan tu melanggar kepada garisan tu, itulah kita panggil dia sebagai persamaan serentak. Cumanya saya harap awak fahamlah sebenarnya yang awak belajar sistem persamaan tu sebenarnya adalah garisan sebenarnya. Okey, garisan yang melanggar. Jadi inilah garisan yang melanggar tajuk ni. Okey, garisan yang melanggar. Dan biasanya tajuk soalan kehebat ni diletaklah tengah-tengah ni traffic light. Kan? Letak traffic light, yang ni jalan raya, jalan A, jalan B. Carilah persamaan ni dengan persamaan ni. Itulah baru awak boleh cari koordinat trafik tu. Samalah dia nak orang kata tengah-tengah punya koordinat kan. So kenalah faham konsep dia. Kalau kita faham kat sini, langgar mesti automatik persamaan serentak. Okay, jadi cara nak cari persamaan serentak tu sama je macam cara kita belajar sesi 1. Just awak aplikasikan baliklah kaedah ungkapan ni macam mana awak nak buat. Awak guna shift solve ke atau guna congak ke ataupun awak pindah satu-satu. Okay, ini awak kena pelan-pelan lah buat. Okay, baru settle untuk koordinat. Jadi sekarang ni siapa yang tak sempat salin tu saya harap buat screenshot sebab masa pun tinggal lagi 10 minit. Okey, dah screenshot Kalau tak nak tak apa sebab nanti pun nota ni saya letak kat tu juga kan. Ke classroom. So jap saya lupa nak buat page baru. Okey. Next, kita lihat soalan B. Soalan B ni pun guna rumus yang sama. Banyak jugalah saya nak kena ajar ni. Ni kalau ni saya kena cepat lah. Okey. Di sini dia cakap garis lurus PQ dipanjangkan ke suatu titik S dengan keadaan PQ nisbah PS ialah M nisbah N. Dah blank kan? Jawab soalan macam ni dah blank. Okey, maksudnya garisan PQ ni dipanjangkan. Dipanjangkan ke S. Cakaplah S tu kat sini dengan koordinat 5,
negatif 5 dan betul ke negatif 5? Itulah negatif 5 dan 19/2. Okey, negatif 5 dan 19/2. Ni koordinat dia lah. Contoh contoh. Okey, kemudian apa ni? Bila garisan S ni dah dipanjangkan dan kita dah tahu koordinat dia, kita kena cari apa ni? Nisbah dia lah. Kita kena cari nisbah PQ nisbah PS. Okey, PQ kepada PS. Jadi kan, kalau lihat kat sini, P pergi kepada Q P pergi kepada Q dan P pergi kepada S. Maksudnya ada dua anak panah. Okey, P pergi kepada Q dan P pergi kepada S. Kita nak bermain dengan nisbah. Okey, kita nak bermain dengan nisbah dan kita tahu koordinat Q tu berapa. Kan? Kita tahu koordinat Q tadi tu adalah berapa tadi? Negatif 2 dengan 5. Jadi kita aplikasikan rumus pembahagi tembereng. Sebabnya kita nak bahagikan, nak pecahkan satu garisan ni. Ni garisan dia kan? Ni S, ni Q, ni P. Kita nak bahagikan dia. Ini kita nak bahagikan dia PQ dan kita nak bahagikan jadi PQ dengan PS. Jadi kita gunakan rumus pembahagi tembereng. Rumus pembahagi tembereng itu maksudnya dia bahagikan garis tu menjadi 3 bahagian ataupun 2 bahagian lah, iaitu PQ dengan QS. Dia macam bahagikan 2 tempat. Okey, ni bahagian zon A, ni bahagian zon B lah contoh. Okey, dia bahagikan jadi kita panggil dia sebagai pembahagi tembereng. Apakah rumus dia? Okey, so kita tengok rumus dia. Okey, ni saya buat lakaran lakaran dekat sini. Ni P, ni Q, ni S. Okey, untuk pembahagi tembereng dia kan macam ni. Dia ada ni dengan dia ada ni kan. Kita nak bahagikan lah macam ni. Ni garis putus-putus lah contoh. Okey, kita letak kat sini rumus pembahagi tembereng. Okey, so dia adalah NX1 tambah MX2 per M campur N. Okey, kemudian dia punya rumus ni ada dekat dalam kertas soalan. Biasanya macam itulah. Jadi awak tak payah hafal. Ni tak perlu hafal. Tak perlu hafal, jangan takut. Tak perlu hafal. Yang ni ada dekat dalam kertas soalan. Okey, dalam kertas rumus lah. Cumanya, kalau awak perasan kan, huruf N dengan M ni dia terbalik. Itu je. Cumanya yang depan ni X, yang belakang ni Y. Ni X, ni Y. Okey. Maksudnya huruf ni lah, huruf yang dalam kurungan ni, huruf X. Huruf dalam kurungan yang belakang pula adalah huruf Y. Tapi cara jawab dia sama lah, rumus dia sama je. Okey. Tak payah hafal benda ni tak payah hafal. Kita cuma tengok sahaja. Tengok macam mana nak guna. Okey. So kita tulis dulu koordinat. Koordinat P ialah berapa? Okey, koordinat P ialah 02. Okey, koordinat P ialah 02. Kemudian tengah-tengah tengah-tengah ni pembahagi dia adalah Q. Ni saya letak Q sebagai tengah-tengah. Q sebab dia tengah-tengah. Saya suka susun ikut urutan. Q tadi berapa tadi? Negatif 2 dengan 5 itulah negatif 2 dengan 5. Kemudian R ni R pula. S adalah yang hujung. Okey, yang hujung ni dia bagi dalam soalan. Negatif 5 dan 19/2. Okey, cara jawab dia. Pembahagi tembereng yang warna merah ni. Okey, yang tengah-tengah tu letak dulu depan. Okey, letak seperti
tuan yang membahagikan jalan. Tu contoh letak dulu depan. Okey, NM tu memang kita tak tahu nisbah dia. Ni MN kan? Memang tak tahu. So letak saja N, bedal. Okey, bedal saja. Bedal N, letaklah X1. X1 tu apa? Koordinat X. Ni X1, Y1, X2, Y2. Letaklah. Nilai dia 0. Okey, tambah M. Nilai dia adalah 2. 2 pula, -5. Lupa kita tengok nilai X sahaja. Okey, ni X, ni X. X1 dengan X2. Okey, perkan dengan M campur N. Yang ni tak tahu biarkan. Biarkan tak tahu biarkan. Kemudian kita ada N untuk Y pula. So Y1 adalah 2. Okey ni Y1 ialah 2 dan Y2 ialah 19/2. Masukkan dalam rumus sahaja. Jangan takut-takut. Masukkan saja, nanti tahulah jawapan dia macam mana. Okey, bila kita nak masukkan dalam rumus, jangan takut. Okey, biarkan. Okey, biarkan macam ni. N kali 0, 0 lah. Tinggal -5M per M campur N. Biarkan macam tu. Kemudian 2 kali N dapat 2N. Ni dapat 2N campur 19/2M. Dia rapatkan sahaja. Rapatkan saf sahaja. M campur N. Okey, dia jadi macam ni lah. Kemudian kita kena pilih. Ni kan X, ni kan Y kan? Ni X, ni Y. So samakan je lah. X sama dengan X. Kalau Y sama dengan Y. Jadi kita bandingkan kiri dengan kanan sahaja. Maksudnya kalau X sama dengan X, jadi kita pun tulislah -2 sama dengan -5M per dengan M campur N. Okey. Maksudnya kat sini dia jadi macam ni -2 sama dengan -5M per dengan M campur N. So dia akan jadi darab lah. Okey, pindah jadi darab. So dia akan jadi -2M tolak 2N sama dengan -5M. Okey, pindah sahaja. Pindahkan dia jadi positif lah. So -2M campur 5M. Okey, -2M tu pindah jadi positif. Maksudnya awak boleh asingkan huruf tu. Okey, awak boleh asingkan huruf M sama dengan N. Okey, bentukkan macam ni. Maksudnya M tu kat belah kiri, N tu kat belah kanan. Susun dia elok-elok. Okey, susun dia elok-elok lah. Jadi kita dapat 3M sama dengan 2N. Okey, 3M sama dengan 2N. Cari nilai MN. Kita carilah. M. 3M sama dengan 2N kan? Ni kan dah susun cantik-cantik. Maksudnya tadi kita kembangkan -2 kali dengan M. Dia dapat -2M. Kemudian -2 kali dengan N. Dia dapat -2N. Okey, yang ni saya harap awak faham lah. Lepas tu ni kekal sama -5. Kemudian satukan sahaja. Satukan M sama dengan N. Susun. Okey, susun dulu. Dia jadi macam ni lah. Okey, M dengan M. Kira. 5 tolak 2 dapat 3. N ni tak boleh buat apa-apa. Dia duduk diam je. Kan? Jadi kita dah susun M sama dengan N ni. Kita bandingkan dia. Pindahkan huruf. Huruf sama dengan nombor. Kita pindah-pindah je. Huruf sama dengan nombor. Jadi huruf ni letak belah kiri. Nombor tu letak belah kanan. So dia jadi macam ni M. N ni jadi bahagi. So 2, 3 ni jadi bahagi. Jadi nisbah dia adalah M
nisbah N adalah 2/3. Faham tak? Dia memang complicated sebab kita main dengan nisbah. Sebab kita main pindah-pindah je kat sini. Kita banding X sama dengan X. Lepas tu kita cari nilai MN. Dapat dua macam ni, kita pindah-pindah sahaja. Dia jadi complicated lah sebab jarang buat kan. Jadi salin dululah. Okay, salin dulu. Luas ni nanti minggu depan saya explain sebab tak sempat. Rumus pembahagi tembereng ni kita gunakan apabila kita bahagikan garis. Jadi awak kena take note untuk ni. Tak apa, benda ni baru first, apa orang kata, dah lama kita tinggalkan benda ni, dia jadi macam blank tau. Tapi nanti lama-lama awak buat, nanti lama-lama awak ingat lah. Cuma memang banyak sangat aplikasi rumus ni kan. Awak nak tak nak satu je. Kalau nak faham, kena buat lah. Okay, kena buat latihan. Yang ni lah, saya bagi latihan ni, awak try salin dan cuba aplikasikan nantilah kemudian. Okay, siapa yang tak sempat salin tu screenshot ya. Sebab masa pun dah habis dah ni. Saya nak pergi ambil kehadiran. Okay, sekejap soalan tu nanti saya jawab. Tiga tolak Y, negatif 5 tolak X sama dengan 2/3. Kalau boleh buat jalan kerja ringkas, boleh je. Ada cara dia. Okay. Untuk soalan mana tadi? Yang ni kan. Ada orang dia boleh guna persamaan serentak, ada orang dia tak payah guna pun boleh dapat. Tak ada masalah. Saya kalau boleh saya nak guna persamaan serentak. Sebab apa? Sebab memang kita nak aplikasikan untuk persamaan serentak. Tapi kalau siapa yang dapat jawapan yang sama tapi jalan kerja dia ringkas sangat, boleh diterima. Rasakan betul. Okay, so tak perlu ragu-ragu untuk jawab soalan ni. Okay, jangan lupa untuk ambil kehadiran. Yang mana tak sempat tu nanti saya sambung lagi. Sebab saya tak nak lah masukkan semua benda dalam kepala hari ni. Takut berat. Cukuplah sampai hari ni. Minggu depan kita explain pula pasal luas segitiga. Okay. So itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan. InsyaAllah. Jangan lupa untuk salin balik apa yang awak belajar hari ni. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.